A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dah beranjak di 17 Ramadan, di mana hari ini merupakan hari nuzul Quran. Kebanyakan kita cuti kan hari ini. Jadi insya-Allah bersama saya hari ini Ustazah Wan dan Syakira, kita akan tadabbur juzuk yang seterusnya, ayat yang seterusnya untuk hari ini insya-Allah. Seperti mana yang dipaparkan dalam kursus sebelum hari ini insya-Allah saya akan berbicara tentang tasbih dan istighfar Nabi Yunus alaihissalam. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkin ada sahabat-sahabat penonton yang bersama saya petang ni, boleh tak komen dengar atau tidak suara saya, jelas atau tidak, supaya melancarkan lagi lah penyampaian saya hari ini. Boleh tolong komen saya dengar jelas atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan perkongsian saya pada hari ini dengan bawakan satu ayat berkenaan dengan tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Terima kasih Puan Adila Hasim kerana memberi maklumat. Jelas suara saya ya. Okey, insya-Allah pada petang ni kita akan bicara tentang satu zikir yang dan tasbih yang dilafazkan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallahil azim. Maksudnya, maka ia Nabi Yunus pun menyeru dalam keadaan yang gelap gulita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang daripada orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Okey, ini adalah satu zikir atau istighfar yang dilafazkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika mana Nabi Yunus diuji di dalam ditelan oleh ikan paus. Dan masa itu Nabi Yunus diuji terperangkap dalam perut ikan paus. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang zikir ini, mari kita imbas kembali sedikit tentang sirah Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah SWT untuk menyebarkan dakwah, untuk mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah, di mana Nabi Yunus diutuskan di tempat yang bernama Nainawa. Nainawa ini di mana Nabi Yunus lahir dan membesar di sini. Dan Nabi Yunus merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitulah resam Nabi dakwah seorang Nabi akan diujilah dengan keengganan kaum Nabi Yunus dalam menerima dakwah Nabi Yunus. Mereka menolak ajakan yang tanpa henti daripada Nabi Yunus ini, dan akhirnya disebabkan kedegilan kaum Nabi Yunus ini, maka Allah mengkhabarkan kepada Nabi Yunus untuk menyampaikan kabar azab kepada kaumnya ini, dan mereka menerimanya dengan ejekan, dengan herdikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam telah menyampaikan kabar azab kepada kaumnya ini tadi. Nabi Yunus keluar dari kampung tersebut dan menyangka bahawasanya tugas Nabi sudah tamat, dan Nabi Yunus alaihissalam ingin ke tempat lain untuk menyebarkan dakwahnya. Dan dipendekkan cerita, Nabi Yunus terjumpa satu kapal dan Nabi Yunus
naik atas kapal tersebut, dan kapal tersebut akan tenggelam dan mereka terpaksa untuk mengundi siapa yang akan dibuang ke laut, dan Nabi Yunus terpilih setelah undi dilakukan berkali-kali. Jadi bila mana Nabi Yunus dicampakkan ke dalam laut, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Dan di sinilah bermulanya ujian Nabi Yunus AS, di mana Nabi Yunus diuji dengan satu keadaan yang tidak terfikirkan oleh sesiapa pun di dunia ini. Maksudnya tidak pernah digambarkan oleh Nabi Yunus AS akan diuji berada di dalam kegelapan, di mana kegelapan perut ikan paus itu sendiri. Okey. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, fanada fi dhulumat, digambarkan al-dhulumat, digambarkan keadaan ujian yang menimpa Nabi Yunus AS ini adalah kegelapan yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat boleh membuatkan seorang itu rasa putus harapan, di mana az-zulumat itu sendiri membawa maksud kepada kegelapan, di mana Nabi Yunus ini diuji dengan kegelapan malam, di mana Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus di dalam laut, dan pada waktu malam kita lihat beberapa banyak kegelapan yang telah menyelubungi Nabi Yunus AS. Kegelapan malam, kegelapan keadaan perut ikan paus itu sendiri, kegelapan dasar laut, dan kegelapan dari segi perasaan, dari segi rasa hati Nabi Yunus AS, di mana Nabi Yunus AS merasakan sangat sedih dan sukar untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, sebab ujian ini tak pernah disangkakan oleh Nabi Yunus AS. Jadi apa yang Nabi Yunus buat semasa berada di dalam perut ikan paus ini, sebab kalau kita fikirkan sekarang ni hanya Nabi Yunus dengan Allah sahaja. Tidak satu manusia pun yang tahu bahawasanya Nabi Yunus masih hidup, masih berada dalam kegelapan perut ikan paus. Hanya Nabi Yunus dan Allah sahaja yang tahu di mana Nabi Yunus berada. Jadi dalam keadaan yang serba kesusahan ini, kepayahan ini, Nabi Yunus tidak berhenti dan tidak pernah putus untuk berzikir kepada Allah SWT, yang mana zikir itu dirakamkan dalam surah Al-Anbiya tadi, di mana yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi doa Nabi Yunus ini sebenarnya, zikir Nabi Yunus ini sebenarnya dah biasa sangat kita dengar kan, di mana diamalkan oleh kebanyakan orang kita dah biasa dengar. Dan biasanya kalau situasi yang dalam kesusahan sentiasa doa ini, zikir ini juga diamalkan kan. Kebiasaan juga ibu-ibu nak bersalin akan mengamalkan doa ini untuk memudahkan proses bersalin. Jadi pada saya doa Nabi Yunus ini doa yang sangat lembut, sungguh lembut dan penuh dengan rasa kehambaan. Okey, kita tak perasan kan sebenarnya dalam doa Nabi Yunus ini, zikir Nabi Yunus ini ada beberapa elemen yang penting, ada 3 elemen yang penting ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam zikir ini ada 3 elemen yang penting. Bahawasanya sebab doanya itu sangat merangkumi kehambaan dan juga pengharapan seorang hamba ni kepada Allah Ta'ala. Di mana juga doa ini memberikan kita contoh bagaimana untuk kita, cara-cara kita untuk berdoa kepada Allah SWT ketika ingin meminta sesuatu. Okay. Apa elemen tersebut? Yang pertama, elemen tauhid. Nabi Yunus AS mengakui keesaan Allah, di mana la ilaha illa anta, mengakui keesaan Allah, mengakui bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Sekaligus Nabi Yunus mengakui bahawasanya hanya Allah sahaja tempat untuk kita bergantung, untuk Nabi Yunus bergantung pada waktu itu. Dan itu elemen yang pertama, elemen tauhid. Yang kedua, elemen tasbih, subhanaka. Nabi Yunus memuji Allah. Nabi Yunus AS memuji Allah
Dan antara adab kita berdoa ialah dimulakan dengan kita memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu elemen yang kedua, tasbih. Yang ketiga, istighfar. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini tergolong daripada orang yang menganiaya diri sendiri. Nabi Yunus mengakui kesalahan diri sendiri, mengakui kelemahan diri sendiri, dan sehingga menyebabkan Allah memberikan satu pengajaran, satu hukuman kepada Nabi Yunus alaihissalam dengan memasukkan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan paus. Diuji dengan berseorangan di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus menyangkakan bahawasanya apa yang dilakukan, ijtihad yang dipilihnya itu adalah yang paling tepat, tapi sebenarnya Allah ada rencana lain. Maksudnya Allah memberikan satu peringatan kepada Nabi Yunus alaihissalam, apa jua keputusan ataupun langkah yang ingin dia lakukan hendaklah mendapat arahan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana Nabi Yunus alaihissalam diuji dalam keadaan ini, Nabi Yunus alaihissalam tak berhenti-henti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak berhenti untuk sentiasa tak putus harapan kepada Allah SWT. Jadi di sini kita boleh mengambil satu ibrah sangat besar, di mana ketika kita berada di dalam satu ujian, ketika kita berada di dalam satu kegelapan yang mana kita rasa kita mampu nak keluar daripada ujian tersebut, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu mampu untuk melakukan segala-galanya, berkuasa di atas segala-galanya. Dan jika kita melihat sirah Nabi Yunus ini, tidak ada sesiapa yang mampu menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya Allah sahaja yang mampu untuk menyelamatkan baginda. Kerana tak ada satu manusia pun yang tahu Nabi Yunus masih hidup, Nabi Yunus masih berada di dalam perut ikan paus itu tadi. Jadi, dan disebabkan oleh zikir Nabi Yunus yang tiada henti, yang tak berhenti-henti berdoa berkat kesabaran dan kesungguhan Nabi Yunus berzikir dan berdoa kepada Allah SWT, maka akhirnya ujian Nabi Yunus alaihissalam diangkat. Dan Allah merakamkan seperti dalam Al-Quran. Kalau tidak kerana zikir Nabi Yunus itu tadi, maka kekallah Nabi Yunus ini di dalam perut ikan paus sehinggalah hari manusia dibangkitkan. Di mana dalam surah As-Saffat ayat 143 hingga ayat 144, di mana Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka kalaulah ia Nabi Yunus bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir, dengan tasbih, tentulah Nabi Yunus akan tinggal dan berada dalam perut ikan paus sehinggalah pada hari manusia dibangkitkan, sehinggalah hari kiamat. Jadi maksudnya Allah nak tekan kat sini, kalau bukan kerana zikir Nabi Yunus alaihissalam tanpa henti. Perkataan musabbihan di sini salah satu nokta yang sangat menarik. Bila kita nak tadabbur Al-Quran, kita melihat pemilihan perkataan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Perkataan Al-Musabbihin ni dia punya wazan, kalau dalam bahasa Arab wazannya isim fa'il, dan isim fa'il membawa maksud kepada istiqrar. Istiqrar ni apa? Maksudnya Nabi Yunus ini tidak pernah berhenti untuk berzikir. Bukan sekadar Nabi, ketika mana Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus sahaja, Nabi Yunus berzikir dan mengingati Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT. Bahkan ketika Nabi Yunus berada bersama kaumnya, ketika menyampaikan dakwah, ketika mengajak kaumnya kepada Allah SWT, untuk menyembah Allah SWT,
Nabi Yunus dah pun seorang yang berzikir. Maksudnya bukan ketika berada dalam ujian sahaja, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus sahaja, Nabi Yunus ini berzikir, seorang yang sentiasa berzikir. Tidak. Bahkan Nabi Yunus ketika sebelum situasi ini berlaku, sebelum ujian ini ditimpa kepada Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus merupakan seorang sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah SWT dalam setiap urusan harian baginda alaihissalam. Jadi perkataan Al-Musabihin ini memberi isyarat kepada kita bahawasanya Nabi Yunus merupakan seorang yang sentiasa mengingati Allah SWT. Memang dari dulu, dari sebelum ini Nabi Yunus sentiasa berzikir. Dan dikatakan dalam kitab Qusas Qur'ani yang ditulis oleh Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khalidi, sifat ini inna tasbihah kana sifat daimah. Sifat daimah ini sifat yang sentiasa wujud dan dalam diri Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dengan berkat kesabaran dan juga tidak putus asa Nabi Yunus alaihissalam mengamalkan istighfar kepada Allah SWT, sentiasa memuji Allah SWT, berdoa agar dibebaskan Nabi Yunus daripada ujian ini dengan berkat kesabaran dan juga tidak putus Nabi Yunus alaihissalam, tidak putus asa, maka Nabi Yunus diangkat oleh Allah ujian itu, maka Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut ikan paus. Jadi berkat doa tadi, dengan zikir yang sentiasa diamalkan oleh Nabi Yunus, Allah menjawab dan memberikan keampunan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ayat yang seterusnya dalam surah Al-Anbiya ayat 88, Allah berkata, fastajabna lahu, maka Allah kabulkan permohonannya, wa najjaynahu minal gham, dan Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kegelapan yang menyelubungi Nabi Yunus alaihissalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mana kita berdoa dan merayu kepada Allah Taala. Dan di sini dalam ayat ini juga salah satu saya nak kongsikan satu benda yang menarik juga di ayat wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan selamatkan dan seperti inilah kami akan selamatkan orang-orang yang sentiasa berdoa dan juga beriman kepada kami. Apa yang menariknya di sini, bukanlah ayat ini ditujukan kepada Nabi Yunus sahaja. Maksudnya apabila Nabi Yunus berdoa dan berzikir, maksudnya ayat ini ditujukan umum kepada semua orang beriman, bukan Nabi Yunus sahaja. Bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diuji dengan berbagai ujian yang datang dari kiri dan kanan, dan jika kita mengamalkan tasbih ini, istighfar ini, sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT, sentiasa berzikir kepada Allah SWT, wa kadzalika nunjil mu'minin, Allah akan membebaskan kita juga sebagai orang yang beriman daripada ujian tersebut. Bukan Nabi Yunus sahaja, bukan Nabi Rasul sahaja, bahkan kita manusia biasa yang bukan Rasul ini pun Allah akan bebaskan dari ujian jika kita beramal seperti mana yang Nabi Yunus alaihissalam amalkan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi Allah janji, Allah akan bebaskan, Allah akan angkat ujian itu daripada kita. Yang Allah perlukan daripada kita adalah tidak putus asa kita dalam beristighfar, istiqamah kita dalam meminta keampunan daripada Allah SWT. Jadi doa Nabi Yunus ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang yang beriman, sebagai mukmin untuk amalkan. Dan digambarkan zikir Nabi Yunus ini dalam hadis digambarkan satu doa yang mustajab, kan, dalam satu riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat doa Zunnun, saat dia berdoa dengannya di dalam perut ikan paus, tiada Tuhan selain engkau, sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Maka sesungguhnya seseorang yang tidak meninggalkan tasbih ini,
ketika memohon kepada Allah, pasti Allah akan mustajabkan untuknya. Riwayat Al-Tirmizi. Jadi salah satu manfaat zikir Nabi Yunus AS ini, bila kita amalkan, insya-Allah Allah akan mustajabkan doa itu untuk kita. Digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga manfaat kedua zikir Nabi Yunus AS, di mana kita akan terlepas daripada kesusahan dan bencana. Dalam satu riwayat riwayat hadis, tidak mahukah kamu aku khabarkan dengan sesuatu yang apabila seseorang menghadapi kesusahan atau ditimpa bala daripada bencana dunia, lalu ia berdoa dengannya, dia terus terlepas dari kesusahan dan bencana yang menimpa itu. Jadi sahabat pun berkata, tentulah nak tahu apa yang khabar tersebut, tentulah. Jadi Rasulullah bersabda, itulah doa Zunnun. Zunnun ini, itu Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi Rasulullah ada berpesan, bila kita ingin melepaskan diri kita daripada kesusahan, bencana, jika kita amalkan doa ini, insya-Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Jadi apa ibarah yang kita boleh dapat daripada ayat ini, daripada zikir ini adalah Nabi Yunus itu memberikan contoh kepada kita bagaimana kita ingin menghadapi satu ujian yang melanda hidup kita, melanda diri kita. Di mana kita rasa kita keseorangan, tiada sesiapa yang boleh menolong kita. Kita dah minta tolong orang, kita dah minta tolong diri kita sendiri dengan kudrat kita sendiri, tapi masih tiada jalan keluar. Ingatlah, Allah itu ada. Nabi Yunus menunjukkan bagaimana caranya kita untuk mengeluarkan diri kita daripada sesuatu ujian, iaitu dengan berdoa, dengan memohon keampunan, dengan merendahkan diri, mengangkat tangan, menadah tangan, memohon keampunan kepada Allah SWT dan menyatakan harapan kita. Bukan dengan bila kita diuji dan masih tak ada jalan keluar, walaupun kita usaha sekuat mana, tapi tak ada jalan keluar, akhirnya kita merungut, kita menyoal takdir, kita menjadi orang yang kufur nikmat yang ada di sekeliling kita. Tidak. Nabi Yunus memberikan satu contoh teladan bagaimana seseorang mukmin itu ingin menghadapi sesuatu ujian dalam kehidupan mereka, iaitu dengan berdoa, dengan memohon ampunan. Dan surah Nabi Yunus ni mengajar bahawa istighfar dan tasbih itu boleh mendatangkan cahaya kepada kita, walaupun segelap mana pun ujian yang melanda kita. Kita bayangkan situasi Nabi Yunus AS di mana kita bayangkan kita berada di tempat itu. Kita seorang diri, mak ayah tak ada, suami tak ada, isteri tak ada, anak-anak tak ada kawan-kawan kita berada di satu tempat yang jauh, tersesat mungkin, dan tiada sesiapa pun yang tahu kita di situ. Betapa lemahnya kita, betapa orang cakap tak berdayanya kita untuk menolong diri sendiri. Jadi di kala itu hanya ada siapa? Hanya ada kita dan Allah sahaja. Dalam situasi itu hanya ada siapa? Hanya ada Nabi Yunus AS dan Allah. Hanya Allah sahaja mampu mengeluarkan Nabi Yunus daripada ujian itu. Jadi jangan kita pernah berputus asa dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Yakinlah, tiada yang paling besar melainkan besarnya kekuasaan Allah Ta'ala. Tiada yang paling dekat melainkan dekatnya pertolongan Allah Ta'ala. Jadi jika ada di antara kita yang sekarang yang mendengar, Allah uji dengan berbagai ujian. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa ujian yang melanda tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang diuji dengan sakitnya anak, ada yang diuji sempitnya kewangan kehidupan kan, kais pagi makan pagi. Hari ini kita dah ada rezeki, esok belum tentu lagi kita ada rezeki macam tu. Maksudnya kita diuji dengan berbagai ujian. Ada orang diuji dengan sakit, dengan kemiskinan, dengan tak ada ketenangan dalam hati. Jadi apa je ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan sesekali lupa, jangan sesekali kita putus asa. Ingat sentiasa apa yang saya katakan tadi, tiada yang paling besar melainkan besarnya kekuasaan Allah Ta'ala, tiada yang paling dekat melainkan
dekatnya pertolongan Allah Ta'ala kepada kita. Sebenarnya pertolongan Allah tu sentiasa akan datang kepada kita, tetapi dengan syarat kita ini menjadi orang-orang yang sentiasa berdoa, sentiasa merendah diri untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Allah pun kata dalam Al-Quran, Allah sesungguhnya aku ini dekat, maka berdoalah kepadaku. Jadi Allah akan makbulkan segala doa-doa kita pada waktu yang tepat, pada cara yang Allah rasakan terbaik untuk kita. Adakala kita rasa mungkin cara ini terbaik untuk kita, tapi lain dengan nilaian Allah Ta'ala. Nilaian Allah Ta'ala lagi hebat, lagi besar daripada nilaian kita, manusia biasa yang hanya memandang di depan saja, tak mampu nak memandang di belakang. Maksudnya kuasa kita sangat terhad. Kita tak tahu apa yang terbaik sebenarnya untuk kita, tapi Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita sebagai hamba-Nya, sebagai orang yang beriman. Jadi jangan pernah putus asa. Tidaklah ujian yang datang kepada kita itu melainkan untuk menaikkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala, dan tidaklah ujian itu datang melainkan untuk buat kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Tidaklah ujian itu datang untuk buat kita, untuk kuatkan iman kita dan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kebiasaannya manusia ini normalnya, dia akan sentiasa ingat Allah Ta'ala bila berada dalam kesusahan. Bila berada dalam kesenangan, amat besar juga kemungkinan kita untuk lalai, untuk lupa. Jadi bila kita diuji, bila Allah datangkan kita satu musibah, bersyukurlah. Mungkin itu tandanya Allah nak kita nak tinggikan darjat kita, nak kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala, nak kita angkat tangan untuk sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak mahu kita untuk terlalai dan sesat dalam nikmat-nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah, walau sebesar manapun ujian kita, kita boleh amalkan tasbih dan istighfar Nabi Yunus ini. Sentiasa menjadi musabbihin, orang yang sentiasa mengingati dan berzikir kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi moga-moga kita dapat amalkan zikir Nabi Yunus ini. Ajarkan kepada anak-anak kita. Setiap kali selepas solat, bila kita solat berjemaah bersama kan, anak-anak kita ajarkan untuk bacakan doa ini. Doa yang sabit daripada baginda Nabi Yunus alaihissalam. Doa yang dituturkan, doa yang ada dalam Al-Quran. Kita amalkan, kita ajar anak-anak kita amalkan supaya anak-anak kita dan diri kita mempunyai pergantungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Keyakinan bahawasanya tiada sesiapa yang mampu mengangkat ujian kita ataupun memberi kita kesenangan melainkan hanya Allah Ta'ala. Kita lihat doa itu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita merendahkan diri kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi amatlah baik, amatlah bermanfaat jika kita mampu untuk membudayakan kita untuk sentiasa beramal dengan doa dan istighfar Nabi Yunus alaihissalam. InsyaAllah segala jalan yang nampak tertutup, Allah akan bukakan. Segala jalan yang nampak susah, Allah bukakan. Sebagaimana Allah bebaskan Nabi Yunus alaihissalam dari ujian kegelapan yang berlapis-lapis ini, insya-Allah dengan kuasa Allah, dengan hebatnya, dengan besarnya rahmat Allah, ujian yang melanda hidup kita juga akan Allah angkat. Kalau tidak di dunia, Allah akan berikan kesenangan kita di akhirat, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan juga kita boleh beramal dengannya. Segala salah dan silap, tersilap itu kata itu, saya mohon maaf, dan segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, segala-galanya datang daripada Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di sesi yang seterusnya. Dan sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengajak sesiapa yang belum mendapatkan sirah Nabi Yunus alaihissalam, boleh dapatkan segera di ikon Syabab, di Shopee ataupun di link yang ada di page sirah Nabi untuk anak-anak. Dapatkan sirah Nabi Yunus untuk bersama kita tekuni ibrah dia bersama-sama ahli keluarga kita, insyaAllah. Jangan lupa untuk dapatkan untuk jadikan bahan bacaan harian bersama anak-anak. Jadi setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.